Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Tawassul, tabarruk, istighatsah, ziarah kubur, ini 4 perkara adalah disepakati oleh para ulama kaum ahli sunnah adalah harus sekurang-kurangnya, dan setengah mengatakan sunat. Bahkan Al-Imam Syafi'i pergi ke kubur Imam Abu Hanifah, bersembahyang dia dan berdoa dia di situ, dan Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya aku ada hajat, aku pergi ke makam Imam Abu Hanifah, bersembahyang aku di sana dan berdoa aku di sana, dan apa yang aku hajati biasanya cepat kabul. Jadi amalan yang seumpam ini merupakan amalan yang telah disepakati oleh para ulama, tapi dengan munculnya tauhid yang saya sebutkan sebentar tadi sebagai rububiyah dan uluhiyah ini, orang yang melakukan begini hukumnya kafir, musyrik dan halal darah. Ini dibuktikan dalam sukatan pelajaran satu universiti yang mula telah digantung pengiktirafannya oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Kenapa tuan-tuan? Terang di dalam sukatan pelajarannya terdapat di sana kalimah, mereka yang melakukan amalan-amalan seumpama ini adalah duduk dalam circle tauhid rububiyah, dan orang yang masih lagi berada dalam circle tauhid rububiyah dan tidak keluar kepada tauhid uluhiyah, maka orang ini adalah musyrik, halal darah dan juga hartanya dan juga kehormatannya. Jadi saya kurang pasti tuan-tuan ya, ada di sini ataupun tidak ustaz-ustaz mengajar tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tapi dalam roadshow yang kami telah mulakan ini tuan-tuan, ada banyak masjid-masjid di mana diajarkan tauhid yang seumpama ini. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini tuan-tuan membawa kepada mereka yang berpegang kepadanya itu kepada menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan Tuhan itu bersela di atas arasy, sebagaimana firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia kata istawa ay jalasa 'alal 'arsy, maknanya duduk di atas arasy. Setengah mereka mengatakan ay mustaqirratun bi dzatihi, tetap zatnya di atas arasy. Dan ada juga kedengaran di kalangan mereka ini tuan-tuan yang mengajarkan tauhid asma wa sifat, mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas aras, di atas arasy. Orang Cina kata ngam-ngam. Ngam-ngam besar arasy tu tuan-tuan. Dan oleh kerana beratnya Tuhan di atas arasy itu, sehingga arasy itu berbunyi ken 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 ken. Oh begitu tuan-tuan. Oh ini worse tuan-tuan, worse. Akidah yang seumpama ini tuan-tuan membawa kepada kufur wal iyad billah. Kerana Tuhan itu adalah bersifat dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang dapat menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diajarkan selama ini Allah itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Dan juga Allah itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalah-salahan dengan segala yang baharu. Jadi bagaimana golongan ini mengajar kepada umat Islam akidah yang didakwa oleh golongan ini dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi kontennya bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan sekian lama di negara ini. Kalau kita lihat dalam kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Ahmad Zainal Abidin Al-Fatani, kalau tak silap saya guru kepada di antara sebesar-besar maha guru kita Tok Kenali, menyatakan dalam bukunya yang berjudul Aqidatun Najin, barang siapa mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat
seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan menggambarkan Tuhan itu bersela di atas arasy. Orang ini adalah jatuh dalam lautan kufur. Jatuh dalam lautan kufur. Dan mereka ini adalah seperti Dajjal, atau lebih jahat daripada Dajjal. Tuan-tuan boleh tengok kitab Aqidatun Najin muka surat 12. Kalau ada diajarkan oleh mana-mana guru di surau ini, must be stop, kena berhentikan dan tidak boleh diteruskan. Ada senarai-senarai yang telah dikeluarkan. Ya, antaranya Dr. Rozaimi tak boleh mengajar dengan Islam. Itu very clear. Surat dah dihantar ke masjid-masjid, tak tahu sampai ke sini ataupun tidak. Ada sampai? Tapi saya dengar kata beliau pun sampai juga di sini, walaupun surat dah sampai ke sini. Tak sampai? Kalau tak sampai sini, dia sampai dalam FB surau ini, tuan-tuan, ya. Jadi kalau sampai FB tu agak-agak sampai dah, tuan-tuan, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, Abdullah Iraqi juga kita telah membuat surat berkeliling ke masjid-masjid, surau-surau seluruh negeri Selangor, no. Dan sahibus samahah Datuk Mufti telah menandatangani surat itu untuk tidak dibenarkan di negeri Selangor. Salah hukumnya pihak yang menjemput beliau dan juga beliau sendiri. Kita sekarang ni sedang bekerja keras untuk tangkap mana-mana Pak Wahab yang masuk di masjid dan di surau negeri Selangor. Kita akan cuba sedaya upaya untuk tangkap. Kalau tangkap, pihak masjid pun affected juga, tuan-tuan, ya. Surau pun affected juga. Jadi kalau gitu, beringatlah. Dan akan menyusul. Ramai ini nama. Kita tak kurang daripada 40 ke 50 nama kita dah minit dalam mesyuarat. Tunggu nak di-endorse oleh Majlis Agama, tuan-tuan. Kalau Majlis Agama endorse, tuan-tuan, ini 50 orang tak boleh pijak surau. Dia nak sembahyang tak apa, tuan-tuan. Dia nak berceramah, no. Kau nak masuk masjid sembahyang ataupun kau mati nak dimandikan di masjid, tak apa, tak ada masalah. Kau mati, ini Wahabi, tak apa, boleh. Kita boleh mandikan, tuan-tuan, tak ada masalah. Kerana kita bukan golongan pengkafir macam orang-orang Wahabi, tuan-tuan. Kita walaupun Wahabi itu mempunyai akidah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita tidak sampai ke darjat mengkafirkan mereka. Salafi adalah kaum yang benar, kaum yang berada pada 3 kurun yang awal. Kurun yang pertama, kurun yang kedua, dan kurun yang ketiga hijrah. Mereka yang berada di 3 kurun ini adalah dikenali sebagai Ahlus Salaf. Dan mereka yang berakidah dengan akidah daripada para ulama yang berada di 3 kurun ini, maka dikatakan mereka ini juga sebagai As-Salafi. Dan begitu juga mereka yang bermadhab dengan madhab yang ada dalam 3 kurun ini, juga ini adalah dianggap sebagai Salafi.